Ada tak? Dengar, Don? Suruh dia tekan voice kat bawah sebelah video. Tekan voice kat bawah sebelah video. Tekan voice Bang Dimen, tekan voice kat bawah, tekan screen, tekan voice. Takut dia tak dengar juga. Cari mic. Okey dah. Okey. Pakai bandit. Siapa ni? MSTO. Okey. Good. Nampaknya masih ada satu yang terlepas. Siapa yang terlepas? Bapak beruntung sial tengok demand hari ni. Demand lain. Oh my god. So aku harap kamu boleh. Munzir. Daripada air ni, seram. Sekejap, siapa lagi tak masuk? Cepat, suruh dia orang masuk. Ramai orang. Ramai. Dia ada dalam 11 orang ah, 11 orang ah. Sebab sebelum people there nak Aku nak muka aku main dekat skrin besar macam mana? aku pun tak tahu. Aduh. Apa make host Aku tak tahu. First time aku pakai dekat Kalau laptop. make host, Abang Bonik tukar host ke dia. Macam tu lah. Kalau spotlight video? Itu tak tahu lah, cuba lah. Tak apa, mana-mana pun okey je. 10 okey. orang, ramai. Okey dah, kau punya paling besar. Untuk apa ni? Buat apa ni? Bila contestant dah ramai, lepas tu kita pilih top 10 tapi terlampau power lah, semua yang kira ada bakat, so kita pilih top 12. So dari top 12 tu yang the next round tu takkan nak bagi favors lagi kan, sebab daripada yang top 10 top 12 tu akan pilih top 6 dan yang top 6 ni akan berentak, so takkan nak favors all the way. So untuk uji dia punya skill dan penulisan dan sebab since dia orang dah start with audio, kita buat battle. Audio battle. So tapi sejak yang kita also buat audio battle ni, baru kita faham yang budak-budak baru ni sebenarnya dia tak grasp the basic and the gist of writing skill tu. Oh, nak write macam untuk battle maksudnya kan? Yes, macam kita start dengan battle kan. So bila kita start dengan battle, kita dah grasp the basic tu kan. Macam yang korang discuss hari tu yang wordplay MRT ni macam bawang goreng tau. So kita dah tahu dah bawang goreng tu. So bila kita buat topik-topik lain untuk lagu-lagu kita macam yang biasa pun, dia automatic kita dah tahu dah. Dari segi plot, macam mana permulaan, intro, climax and everything. So diorang ni macam masa masuk tu ada yang macam itulah kekurangan kat diorang ni is diorang tak tahu macam mana nak be kreatif kan bila nak buat punchline tu. So bila kita dah diasah untuk be kreatif nak buat punchline dan sebagainya, untuk topik-topik lain pun kita dah tahu dah apa yang kita nak buat. Ada yang perlu ada wordplay, ada yang kadang-kadang kita rasa tak payah ada wordplay pun sebab lagu tu memang straightforward kan. Kalau lagu macam true dari hati tak payah nak wordplay bagai kan. Tapi basically kalau tanya pendapat aku macam mana, ni korang battle audio ke bertulis lah? Audio, diorang ni audio. Audio, semua boleh record lah. 16 verse ke apa? 16 baris. Yo. Satu round, 2 round. Siapa? Satu, 2. One round. One round je. Okay. Invite siapa? So, ada orang nak join, tak apa. Tunggu sekejap. Yelah, kau bukan tadi dah kat dalam? Ada orang masuk dalam ke? Langgar PKP. Kan aku dah bagi tu, apa yang ID dengan password tu. Jadi ada. Sorry lah. Aduh. Okay dah. Aku dah try dah, okay. Alright. Sekejap ada lagi 2-3 orang nak masuk. Ramai ni. Berapa banyak tadi? Ramai. Freestyle dah lepas, tinggal audio kan. Semua right beat okay ke? Yang diorang ni basically right beat diorang dah okay lah. Tapi sebab diorang tak start with keystyle, that's the problem. Oh, semua dah ada flow lah. Cuma nak tulisnya macam punchline dia. Because we need to understand the new generation, they don't start with keystyle. Okay, faham. Okay, tunggu semua orang masuk dulu lah.
Cool juga boleh buat conference ni, tak pernah tahu. Yes. Dan aku rekod tau ni Don. Jangan memalukan 542. Okay, untuk semua yang hadir ni untuk semua yang hadir ni aku kenalkan ini adalah dimensi lain. Dalam dimensi lain ni kalau dalam 542 dia ni panglima perang lah. Yang kita orang akan hantar untuk battle. So dia punya macam mana nak cakap dia punya CV dia banyak dia menang banyak battle. Dan kalau yang kalah tu pun macam aku cerita dengan korang sebab orang bawa crowd sendiri kan. Tu standard. Kalah tak apa. Yes. Kalah. Korang kalau kalah jangan Yes. jangan ambil serius lah. Benda ni for fun je. Kalah tu maksudnya korang kena improve. Itu je. So aku invite dia sebab dia ada pengalaman dalam battle dan dia tahu macam mana nak buat. Dan korang pun ada tengok video yang aku share zaman dia battle dulu-dulu tu. Yang masih lama masih ada dalam YouTube. Tapi yang tinggal tu nasib baik yang power, yang fit lawan kau tu. Nasib baik dua-dua best. Yang Raja Nas semua tak ada nasib baik. Tak ada. Yang tu semua dah delay. Sebenarnya kan kalau korang macam baru start, tak ada pengalaman ke apa, tak power ke apa, it's okay tau untuk tak power awal-awal. Jangan ada 2-3 tahun kau rap still macam tu juga. Tu tak best lah. Make sure korang macam start tak power tu tak apa. Just trust the process. Yes. Dan yang aku tengok masa sebab bila battle ni dia pecah kan 6 lawan 6 kan. So diorang akan ada mentor. Salah satu group tu yang dimentor oleh aku, macam aku akan ajar the basic thing. Bila aku ajar the basic thing tu, ada yang dah dapat grade, boleh nampak tau. The first draft dengan yang the second draft punya battle buff dia lain macam lah. Langit dan bumi. So kita open floor to the demand untuk terangkan dulu pasal battle dan sebagainya. Lepas tu semua dah aku rasa. So nanti demand kita akan bagi seorang-seorang tanya lah. Seorang tanya 1-2 soalan pendek lah. Lepas tu kita end up the meeting. Boleh. Aku akan terangkan lah macam mana kalau aku join benda ni, macam mana aku akan approach untuk battle korang. Correct. Okay. Ni macam korang akan tahu tak korang akan battle siapa semua in the next round? Tahu? Dah. Dah tahu. Okay, cun. Okay, maksudnya contohnya Syaza lawan KE. Contohlah. Kita ambil macam ni kan. Aku Syaza. Okay, contoh aku Syaza. Aku ambil yang perempuan ni kan. So, first aku kena tahulah KE ni siapa. Dia ada lagu ke tak? Itu satu first. Sebab kita buat rap atas lagu kan. So, aku kena tahu KE ni ada lagu ke tak? Kalau dia ada lagu, pergi dengar semua lagu dia. Semua dengar. Apa-apa kekosongan, apa-apa kelemahan yang dia ada, cari. Sama juga KE pun cari pasal Syaza. Katakanlah dia tak ada lagu, tak pernah record. Tak ada apa pasal dia. Penulisan korang pernah share tak sesama sendiri? Pernah? Itu aku rasa tak pernah. Diorang just kalau daripada IG lah. IG kau boleh tengok diorang punya free verse ataupun rhyme-rhyme yang diorang pernah share lah. Okay, kalau macam tu macam Phonik cakap, social media dia, IG, Facebook. Lepas ni aku bajet kan, semua orang ni, semua yang dalam ni semua akan hide gambar-gambar korang yang memalukan. Confirm. Confirm. Sebab kalau aku akan pergi IG korang satu-satu, aku akan check semua post. Apa-apa yang nampak boleh point, buat keluar yang tu aku tulis. Jangan buat rhyme lagi, tulis je point. Jangan buat rhyme. Jangan sekali-kali korang start tulis rhyme dulu, jangan. Ambil point. Kumpul sebanyak. Ada 100, ambil 100. Tapi bukan 100 tu korang guna. Mungkin korang guna 10 je. Pilih 10 yang terbaik daripada 100 point. So punchline korang akan jadi yang terbaik. Faham kan? Okay, katakanlah KE, sorry KE, aku akan jadikan kau point sebab kau jadi kat screen aku sekarang. Okay, contoh KE, dahi dia luas. 1. Rambut dia ikat atas. 2. Ada muka macam tompel sikit. 3. Apa yang paling best antara 3 point ni? Tu korang decide. Tompel best ke, rambut dia best ke, dahi dia best. Faham tak? Kumpul sebanyak point. Kalau 3-3 best, guna 3-3. Okay, sekarang aku boleh cakap pasal kumpulkan point, which is punchline. Dan macam mana kau nak start? Kan, macam mana nak start apa semua tu. Ini sebenarnya terpulang kepada kreativiti korang sendiri.
Korang nak buat bercerita ke? Korang nak terus attack dia, carry macam ni, Syazah macam tu ke? Ataupun aku tengah jalan-jalan dekat taman jumpa Syazah. Buat macam story pun boleh asalkan dia interesting. Tak semestinya kau kena maki. Battle macam tu sebenarnya dah bosan. Dia lagi best kalau kau boleh jadikan dia storytelling macam benda ni kelakar. It's a comedy. Kau buat kelakar pasal Mamat yang kau battle tu, or Minah yang kau battle tu. Kalau battle-battle maki-maki ni sebenarnya okey je kalau korang baru nak start, tapi tak mencabar pada aku. Dia macam kalau dengar pun macam okey, punchline biasa. Kadang-kadang yang kuat tu macam wow jugalah, macam kuatnya punchline ni kan, would play the best ni. Kadang-kadang macam tu okey juga. So korang kena pandai decide, korang kena pandai tapis. Tulis je kalau katakan Phonik bagi 16 bar. Korang tulis 16 bar tu ada 3 version. 1, 2, 3. 3 16 bar. Dan korang pilih yang terbaik. Mungkin 4 baris kat sini best. 4 baris bawah tak best tak. Tapi 4 baris kat tengah ni best. Gabung kan. And then baru korang record lah. Yang penting cantikkan verse korang dulu. Dia punya multis kan. Tulis tu pun kalau dah ada first draft tu, jangan puas hati lagi. Rewrite balik daripada atas. Tengok kan. Kataan ni mungkin boleh tukar. Flow sedap. Mungkin punchline ni kalau aku dengar banyak kali tak faham lah. Aku bagi kawan aku dengar pun tak faham. Tukar. Dia paling penting tu kau faham ke tak apa kau tulis. Kalau kau tulis macam aku jumpa naga sakti bermutiara, naga 7 di atas langit apa semua tak faham. Kau sendiri pun tak faham kau tulis apa kan. So kau kena make sure kau faham dulu and kau rasa orang lain pun boleh faham apa yang kau sampaikan. Itu paling penting lah. Kadang-kadang orang dia mendalami diri dia, dia belajar sufi, makrifat ni semua kan. Tak semua faham. Dia seorang faham, dia seorang dia boleh berbual. So kau kena pandai sebab kau tengah battle, kau tengah lawan and kau ada penonton, kau ada judge, kau ada penonton yang akan nilai. And judge dan penonton ni semua tak intelek dia sama macam kau. Mungkin tak berapa pandai, mungkin pandai gila babi. So kau kena tahu apa nasi lemak yang semua orang suka. Resepi yang semua orang suka. Ada setengah orang suka lauk ayam, ada setengah lauk sotong. Aku kena pandai target lah apa yang jadi, punchline yang jadi. Okay. So next apa lagi dari segi battle yang penting selain point, lepas tu lawak untuk orang faham, bahasa yang untuk orang faham, point yang untuk cara kau deliver untuk orang faham. Kalau korang power flow, main flow sikit lah, main laju-laju sikit kan. Aku selalu macam teringin nak dengar macam orang flow laju kan. Laju macam sak telur. Aku suka bar macam tu. Macam tiba-tiba dia ada random yang sak telur macam tu kan. Aku suka. Okay. Sebelum kita masuk kepada delivery energy dan yang sebagainya, itu second phase. Okay, sekarang ni dah susun point. Sekarang ni dorang kena faham macam mana nak set up dan punchline. Ya. Oh, nak buat tu lah. Yes, kita go step by step untuk diorang dapat gambaran. Dia tak mendalam, kita bagi secara dasar. Sebab aku terang kat diorang pun secara dasar. Sebab ada yang masih tak faham macam mana nak set up, then pump. Okay, korang semua tulis 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar. Macam tu kan? Kan? Semua anggot kan? Okay kan? Okay, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar. Okay, 1 dengan 2 ni selalunya berkaitan. Kau tak boleh 1 ni dengan 1 ni lain konsep dia. Contoh, bar 1 ni kau cerita pasal aku nak sapu kau sebab kau sampah. Okay, contoh lah. Tiba-tiba bar 2 kau masuk sebab aku belanja kau makan banyak mengketer darah. Macam tak kena. Tiba-tiba makan dengan sampah tak kena. Kau mesti ada 2 konsep yang berkaitan. Kalau kau nak cerita sampah, line nombor 2 tu pun kena sampah. Okay, contoh kita punya line tu sampahan. Contoh lah. Okay. Apa engkau cakap semuanya merapu. Aku bukan di VKL tapi engkau aku sapu. You know, dia ada continuation dia. Macam ada konsep dia yang ada ngam lah. Kau tak boleh cerita naga kat bar 1, tiba-tiba kau cerita kau pergi kerja bar nombor 2. Nampak? Macam mula-mula kau cakap dari Ziji besar, tiba-tiba kau cerita dia pakai baju warna ungu. Macam tak kena. Memang macam tak ada flow. Kira macam bercerita ke? Yes.
Kan kau tak boleh tiba-tiba kau ajak makan, lepas tu tiba kau cerita pasal awet kau marah kau. Macam apa hal kan? Kalau kau cerita tu. Tapi okey, contoh bar 1 dengan bar 2 bersangkut. Dekat bar nombor 3 dengan bar nombor 4 kau dah boleh ubah dah konsep kau. Kalau kau nak buat bar 1, 2, 3, 4 sama konsep sampah pun okey. Dan bar nombor 5, 6, 7, 8 tukar pun okey. Tapi yang 2 ni penting. 2 sampailah 16. Tu penting. Pair dia. Okey, lagi satu contoh macam okey, kata kita nak main kita nak bahan pasal kenegerian kan. Aku nampak benda ni daripada orang yang aku mentor lah. Tapi yang aku bagi nasihat adalah kau kena cari, contoh kau nak kritik Sabah, kau kena tahu Sabah ni apa yang selalu orang bahan. Kan? Contoh pendalaman, lagi satu IC tipu. Balisan klik lah. Flow kalau in term of hip hop, flow. Kalau general knowledge tu macam pendatang, IC palsu. Lepas tu banyak orang Filipin dan sebagainya yang macam pendalaman gunung kan. Gunung duduk tak ada infrastruktur kan. So itu antara term-term yang kau boleh guna untuk daripada kau nak bahan orang yang kat Sabah dan kau kenakan lawan kau yang asal dari Sabah ataupun Sarawak yang pedalaman. Macam diorang yang pendalaman nak attack kita yang duduk Bandar. Aku biasa di pedalaman. Kalau aku dia orang pedalaman biasa. So kau. Kadang-kadang so itu yang kau kena cuba kau terangkan kat diorang macam mana. Sebab ada yang dia buat tapi macam kau cakap macam kau cakap dia tiba-tiba macam dia seorang je faham. Dia kena tahu lah apa yang contoh macam aku orang Perlis contoh aku orang Perlis kan. Aku cakap pasal Wang Kelian. Korang tahu Wang Kelian? Benda-benda macam tu lah. You know? Jangan cakap benda yang kau tahu tapi macam kau rasa kalau aku bagi tahu kat 10 orang dalam ni orang tahu tak? Dia orang tahu tak? Kau kena pandai mengenal pasti apa yang orang lain tahu, apa yang orang lain tak tahu. Okey, contoh, korang biasa makan pulut dengan buah mangga tak? Pernah? Ada yang tak pernah? Aku rasa mesti ada yang tak pernah kan? Pada aku benda tu biasa. Kan? Ada orang tak pernah makan. So kalau kau bagi punchline aku makan kau macam mangga dengan pulut. Orang macam yang tak tahu macam aku tak pernah aku makan dengan durian gila. Kan? So punchline tu tak sampai. Kau kena tahu punchline yang general dia, yang macam kalau kau sebut durian semua orang tahu pulut dengan durian ngam kan. Semua culture tahu. Apa lagi benda-benda yang macam tu lah. Kau sebut rojak semua orang tahu. Kau sebut black caviar tak semua orang tahu kan. Kau sebut escargot tak semua orang tahu. Kau sebut KFC semua tahu. McDonald's semua tahu. Faham tak? Faham kan? So itu cara kau bila kau prepare untuk diri kau untuk battle, betul? Dan lagi satu dari segi wording pula. Sebab sekarang ni kebanyakannya ada influence mazhab-mazhab yang suka acak-acak deep kau tahu tak kan? Baca kan? Term-term yang konon. Aku kenal satu mazhab je yang deep ni aku kenal satu je. Dan aku kenal orang tu. Dan itu yang selalu aku cakap dengan diorang adalah certain orang ataupun dia yang mula-mula try pakai nampak cool dengan level dia. Tapi bila yang bawah-bawah pakai, lagi satu kita dengar macam bosan dan poyo. Tahu? Sebab kau cuba nak jadi macam dia dan bila kau pun tak biasa guna bahasa-bahasa macam tu. So dari segi wording macam mana pula? Wording dia sebenarnya kau dalam battle lah. Aku tak cakap pasal buat lagu Buat lagu korang boleh buat apa bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa lenggok apa-apa pun korang boleh buat. Lagu korang lagu kan. Sebab bila battle kau kena tahu kau orang lain tengah judge kau. Macam aku cakap tadi lah, mungkin ada yang orang tak faham, mungkin judge tu tak faham. Kau tiba-tiba guna bahasa-bahasa baku yang gila babi. Nahu. Bersemayam ke, makam ke kan. Manhaj ke kan, benda-benda macam tu. Kau sebut manhaj dalam battle kan. Tiba-tiba orang judge tu, contoh dia Aman Ra, contoh dia tak biasa bahasa-bahasa tu kan. Kau sebut manhaj, dia macam what is manhaj bro? Dia akan macam tu, what is manhaj bro? Macam ni dia nak judge kau? Kan? Kau kena guna bahasa yang orang semua boleh faham.
yang kau selesa guna. Kau jangan memaksa diri kau. Kalau kau tak biasa guna perkataan macam integriti, komunikasi, apa semua tu, jangan guna. Kalau kau selesa guna gua lu, macam Joe Fizo cakap dalam live semalam, kalau kau selesa guna gua lu, kau guna gua lu. Kalau kalau kau rasa ini 10 sen, guna 10 sen. Tak payah guna ini 10 sen. Tak payah guna 10 sen. Kan? Ini 10 sen. Benda-benda macam tu lah. Sebab tu kalau kau notice, aku dengan 542 semua rap pasar. Macam mana kita orang cakap, macam tu lah. Walaupun kita orang punya kadang-kadang kita orang guna juga big words. Tapi that is because kita orang biasa dengan perkataan-perkataan tu. Memang kita orang dalam, bila kita bincang dengan YB pun, kita ada lontar perkataan-perkataan tu. So memang benda tu biasa. So kalau korang tak biasa, jangan guna. Nampak awkward, nampak janggal. Bila korang guna tu tak kena dengan konteks, dia nampak macam awkward lah. Kalau korang biasa guna, tak ada hal. Itu satu. Okey, lagi satu yang ini in term of writing lah. Aku rasa writing ni apa yang Don cakap pun lebih kurang dengan yang selama ni apa yang aku terangkan kat diorang lah. Sebab kita mazhab lebih kurang sama je. Yang kita datang daripada ajaran yang sama dari dulu. Dari forum yang sama. So lagi satu yang macam bila diorang tak cukup kreatif, diorang nak buat wordplay dan multis atau even punchline biasa sekalipun, dia akan nampak macam kau force tau buat benda tu. Kau force untuk benda tu sebenarnya biasa je punchline kecil. Orang kata punchline kecil tapi kau rasa okey tak? Kau rasa dah okey. Kalau macam tu macam mana? Punchline kecil tapi rasa dah okey. Sebab dia macam dia, kalau kita yang lama ni kita akan nampak macam kau ni try hard nak force benda tu nampak macam wow tau. Ini kan kau kena ada kawan-kawan lah, kawan-kawan yang boleh checkkan kau punya rhyme. Dan kawan-kawan kau ni yang nak checkkan kau punya rhyme ni adalah kawan-kawan yang tahu punchline yang best. Macam dia tahu bila dia dengar quiet, dia tahu punchline ni best, punchline tu best. Dia kadang-kadang dia tak rap pun tapi dia tahu apa yang best tau. So kau cari kawan-kawan tu. Telinga, maksudnya kau perlukan telinga dia, kau perlukan pendapat dia. Kau cari kawan yang ada banyak knowledge dalam ni, kau tanya dia, aku nak battle orang ni tapi jangan bagi tahu orang lah. Kau checkkan aku punya bar best tak? Kau rasa best tak? Kalau dia macam dengar macam macam tu lah, tu best lah. Kalau dia macam best tu, macam, tapi dia tak dengar best tu menipu. Aku tak suka orang macam tu. Dengar betul-betul ada reaction macam macam tu lah, tu best. Kalau dia macam dengar, okay, best, itu menipu. Aku tahu tu menipu. Itu dia tak dengar. Dia kalau dia dengar betul-betul dia akan ada reaction, mesti ada reaction. Kalau dia ada punchline tu sampai, dia akan macam, weh sakit tu punchline tu. Wow, sedap tu punchline. Dia ada reaksi macam tu lah. Itu punchline yang best. Kalau kau tak ada sampai that level, punchline kau tak best lah. Dan kau kena cari kawan yang tahu benda tu. Aku selalu ada banyak orang macam tu. Macam aku ada Phonic, aku ada YB, aku ada The Frosty, ramai kawan-kawan macam tu dulu. So aku lucky lah aku cari kawan yang macam tu. So korang pun kena buat. Which means diorang tu akan jadi sifu kau juga tau in a way. Diorang tak ajar kau rap, diorang tak rap dengan kau tapi diorang jadi telinga. Diorang bagi kau pendapat, diorang tolong kau. Itu sifu tau, kau kena ingat. Diorang tu sifu kau. So cari diorang tu. Okey. Itu yang tu. Macam orang tu after dah dengan beat ke ataupun bagi bars dulu? Bagi bars dulu pun okey, kau nak rap depan dia pun okey. Tak payah record lagi. Takut record nanti kau dah record penat-penat, dia kata tak best kan, kau nak record balik kan. Ya. Show verse sudah siap, kau jumpa dia, kau voice note ke apa bagi, sedap tak? Macam tu je. So in term of approve, so kira okey lah kan? Yes, kalau dah approve first, kalau dah approve tak, tu kalau macam you said tadi kena bagi kawan-kawan dengar kan, bars kan, tu belum sampai lah. Tapi kalau mentor dah approve, kira okey lah kan? Dah approve? Kira kau punya yang jaga kau dah kalau approve, kira okey lah. Ni Lek. Mentor korang boleh pakai tak? Minta aku Azhar. Minta aku ke Phonic. Phonic tak nak aku. Korang tanya balik lah. Mentor aku okey lah.
Tak, dia lagi atur okey, itu macam yang kita recap balik apa yang demand dah share. Kebanyakannya sama. Kalau dia yang dari grup aku, kalau akan dapat dengar benda yang lebih kurang sama. First, maknanya kena cari point. Second, kena kreatif. Dan kena orang ramai boleh terima punchline tu. Term-term pun kena yang, kalau lawak pun lawak yang ramai boleh gelak. And then third, jangan sesekali ingat first draft tu adalah okey ni aku dah boleh buat. Sebenarnya bila aku tengok ramai yang punya first draft dengan yang bila diorang dah faham punya second draft, memang langit dengan bumi lah. Tahu sebab diorang bukan start from key style and battling. So diorang, sebab tu kalau kita tengok budak-budak sekarang punya lagu pun lain tau. Cara penulisan diorang lain dengan yang dan antara yang aku bagi contoh adalah kadang-kadang bila kita dengar ada satu rapper ni dia buat gempak kan, kita akan tanya kenapa aku tak boleh buat macam ni. Sebab rapper tu dia faham the basic and dia grabs the basic penulisan. Kita tak faham. So bila kita nak try, tu yang susah. So okay. Dia faham dan dia banyak praktis. Dia banyak tulis. So dari segi penulisan, ni kita go penulisan dulu. Ni last punya soalan terhadap penulisan sebelum kita move into flow and everything. Yang penulisan ni okay, dari segi penulisan ni, apa efek dia bila kau faham all the gaya bahasa untuk kau di masa mendatang nanti? Macam kau, pengalaman kau. Macam apa? Bila tahu wordplay, punchline, multi, yes. Dan cara kau nak buat ayat, susun ayat macam tu, konsep, setup, konsep yang semua tu lah. Okay. Cara kau menulis, dia akan menentukan juga flow kau macam mana. Faham kan? Sebab ada setengah tu, okay, bila dia flow dia macam, okay aku bagi dua perkataan dan flow lah, satu flow tapi dua rhyme yang berbeza macam tak multis lah. Macam pecah makan, pecah teman. Nampak tak? Makan, teman. Dia tak bunyi nice tau. Makan, teman. Dia tak best. Dia pecah makan, rakan, taman, jalan, kawan, awan. Baru sedap. Cara kau tulis tu dia akan tentukan flow kau, bunyi flow kau. Faham kan? Itu satu, multis. Itu yang menentukan flow. Multis kau, macam mana kau susun bentuk suku kata rhyme kau, itu akan menentukan kau flow. Faham Dua, bila kau buat punchline tu of course lah, bila orang dengar, contoh bila kau buat dua bar macam tu kan. Setup, punchline macam tu kan. Orang akan dah tahu nak expect macam, oh bar ni, oh lepas ni mesti punchline. Punchline best. Dia macam, wow macam tu. Macam kau dengar lagu track, dia ada drop. Macam, kau dah tahu lah drop nak sampai. Tapi kau macam tunggu kat sebab kau tahu benda tu best kan. Lepas tu dia drop. Kau macam, yeah macam tu kan. Kau dah tahu lah benda tu, it's coming. Sebab tu konsep dia kau kena buat bar pair macam tu. 1, 2. Sebab bila ada setup, orang dah tahu punchline is coming. Setup, punchline is coming. Sama gak? Dia build up, drop. Build up, drop. Macam tu bila kau dengar beat kan, macam dia ada kau dah tahu drop is coming after that. That is the punchline. Sama juga setup, punchline. Mati kau punya lawan tu, confirm. Kalau kau boleh buat 4 bar kan, setup, punchline. Oh ni best. Sebab kau ni setup dah macam expecting. Belum punchline lagi. Tu best. Dia kau kena pandai kreatif lah, kau kena pandai susun lah benda ni. Tak tahu korang boleh faham ke tak. Aku kadang-kadang aku cerita macam Dia macam aku cakap dengan dia orang lah. Kita ajar dia yang basic, iaitu setup punch lah. Tapi kalau ada yang dah terlampau level tinggi tu, setup tu pun boleh jadi punch pun boleh juga. Kan? Boleh juga. Dia dah setiap line tu punchline pun sakit juga. Tapi kalau in term of battle, kadang-kadang one word jadi punchline. Macam syuh. Macam tu macam syuh. Tu pun dah punchline. Macam first bar kau nak start verse kau kan. Kau first bar kau letak syuh je. Lepas tu rhyme tu macam yuh, apa semua tu lah lepas-lepas tu. Cara kau menganjing lah. Okay. So in term of flow, okay, penulisan aku rasa semua dah boleh dapat grasp the basic lah. And then
macam wordplay ni kita tahu lah, aku ajar dia orang adalah double meaning dan sebagainya, standardnya lah. Yang ni multis ni kita tahulah bunyi dia sama, multi syllable lah, lebih daripada satu yang rhyme. Dan yang aku tak cerita kat dia orang macam kau cerita tadi. Tu bagus. Yang multis tu yang menyedapkan flow belakang. Kenapa kadang-kadang ada orang suka buat multis, dan kenapa bila kita sendiri as a rapper pun bila kita dengar MF Doom, P-Type yang power multis ni kita dengar macam apa, Pukimak sedap gila. Ya. Kita demo Eminem Eminem. Kita ambil Eminem lagu Lose Yourself tu. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. Palms are sweaty, arms are heavy. Kan dia bunyi dia akan sama kan? Kan? Arms are heavy, palms are sweaty, knees weak. Apa tu? Mom spaghetti. Mom spaghetti, on forgetting. Kan dia ada bunyi dia macam tu dia punya vowel dia. Yes, dia punya bunyi sama. Yes. Kalau buat macam rhyme dia macam kita ambil satu kan. Dia punya rhyme dia au kan. Macam au, au. Tiba-tiba macam macam kau dah au macam macam tiba-tiba ada iu macam tak best kan. Kau maintain au tu macam best gila. Aku datang dah sapu sebab aku nombor 1. Balik batu dalam saku. Kan best kan. Dia lancar kan. Kan bunyi best kan. Daripada kau buat aku terpu sebab aku datang sapu. Kau memang rap macam jemu. Kau memang tipu. Macam je lah bunyi. Ibarat kalau kita dengar lagu kita kata eargasm tau. Baru nak telinga nak sedap, tiba-tiba alamak potong. Ya, dia tu tak best. Dia kena au. Lepas tu nak tukar iu kan. Iu. Best. Ya, tapi itu ambil masa lah. Untuk macam diorang yang baru ni, dia ambil masa lah untuk buatkan multis tu jadi satu line yang korang nak tu. Itu vocab kena power. Sebab kalau tak nanti dia akan jadi multis atau wordplay yang sia-sia lah. Memaksa dan kalau kau dengar dia tak ada makna lah. Ya. Tapi kalau macam saya nak tanya, kalau macam buat flow yang buat rhyme yang satu-satu dia punya macam sebab flow kau masih low untuk aku blow, jadi tolong slow, jangan rasa diri pro bro. Boleh macam tu. Tu sedap sebab dia banyak berulang-ulang lah macam Tapi lepas tu jangan guna sepanjang bar tu macam tu, tukar pula. Kau buatlah 2 suku kata pula. Macam aku go pro sebab slow bro, kau homo. Yo, kau poyo. You know? Macam main-main macam tu pula. So itu in term of flow lah. Flow okay. Yes. Aku rasa tadi yang tanya tu bukan peserta. Apa tadi tu? Yang tanya tu Munzir. Munzir ni antara geng-geng kita juga Tapi sedap. Tapi itulah yang tanya tu bukan peserta kan. Tak ada. Aku saja je bagi soalan untuk dorang faham. Okay, sebab nanti kita akan buka soalan tu. Okay, sekarang ni in term of battle, in term of delivery dengan energy. Flow delivery. Flow kita dah cover sikit. Delivery dengan energy. Ini dua antara benda yang penting sebab masa diorang buat free verse tu kan, diorang tak faham the concept of flow, energy and delivery. Okay. Dan benda ni tadi dah tahu. Ya, benda ni penting untuk battle sebenarnya. Ya. Okay. Penulisan dah tahu. Lepas tu flow basically dah tahu kan. Macam mana korang nak flow tu terpulang, kau nak laju punya flow ke, kau nak flow macam siapa, tak kisah. Okay, delivery. Ni sebenarnya pun tak kisah juga tau. Okay, delivery ni adalah cara kau sampaikan. Macam kau nak cakap, okay contoh punchline contoh kau set up dengan punchline. Aku datang buat kau risau sebab tangan aku ada pisau. Okay, kalau cuba kau bayangkan kau battle dengan tone suara yang macam tu. Aku datang buat kau risau sebab tangan aku ada pisau. Atau aku datang dengan pisau. Ataupun macam tu. Mana delivery yang lagi best yang kau rasa? Kan, nombor 2 kan? Okay. So, korang tahu lah. Itu delivery. Lepas tu, energy lah. Energy dengan delivery ni pun sama juga. Lebih kurang juga.
Sebab energy is macam mana kuat kau lontarkan suara kau. Delivery ni is more to macam mana kau sampaikan dia, intonasi kau. Macam tadi aku buat kau risau, datang dengan pisau, intonasi satu. Dengan energy satu kan. Contoh aku pakai energy kuat sikit tapi intonasi lain, tak kena. Aku datang buat kau risau sebab tangan aku ada pisau. Tak kena kan. Itu pun delivery. Intonasi kau tu pun masuk dalam delivery kau. Maksudnya cara kau sampaikan dia. Intonasi kau, suara kau nak marah ke, kau nak menganjing ke, kau nak kau nak chill ke, kau betul-betul nak jerit itu ni delivery. Kalau energy tu macam mana kau lontar suara kau. Macam mana kau jerit, macam mana kau bersemangat nak buat benda tu. Tak semestinya sepanjang bar kau tu kau nak kena energy. Mungkin 4 bar energy and then 4 bar lepas tu kau chill sikit, kau menari-nari sikit. Lepas tu 4 bar kau attack balik. Macam tu. Tu menarik. Yes, dia ibaratnya macam contoh lah. Kau yang selalu term yang atau contoh example yang aku bagi adalah kau nak marah orang tengah buat bising. Kan? Takkan kau, oi, diam ah, faham mengkap dengan, oi, diam ah, kau mengkap hal. Kan beza kan? And then lagi satu kalau macam diam lah, mengkap hal. Macam Dan kalau battle ni sebenarnya dia punya essence dia adalah menganjing kan. So menganjing sebab tu macam Eminem power. Macam dia Steve Saidi nampak tone dia lain-lain kan. Dia gelak pun dia gelak kan. Gelak yang menganjing. Itu benda yang penting ah. So flow, delivery, energy. Ini 3 memang memainkan peranan untuk korang bila nanti nak buat lagu juga. Betul. Astaga, alamak. Macam mana nak buat chorus pun nanti sama je. Okay, so okay. Tapi nanti kita akan buka floor untuk korang tanya demand. So one by one lah tanya. One by one. Kita start dengan ni dulu. Kita start dengan Ashid dulu. Okay. Siapa nak tanya? Ashid ni dia angkat tangan ni. Aku tak faham sangat guna benda ni sebenarnya. Aku bagi orang lain dulu lah, bagi orang lain dulu. Okey, Saza yang paling ni Saza tanya dulu kalau ada apa-apa nak tanya. Seorang 2 soalan. Tadi kan kata macam tak payah guna bahasa baku sangat. Better guna apa yang kita comfortable. Tapi kalau yang kita comfortable tu macam mixed language. Is it kita kena ke pakai bahasa Melayu sahaja? Macam for example lah. Macam sini aku nak this. Aku nak bagi sikit beef. Faham tak? Mana ada perkataan yang beef dalam bahasa Melayu? Pada aku personally okay je. Kalau asalkan orang faham. Pada if you ask me kalau betul-betul sebab aku pun selalu je mix. Macam apa? Lagu aku tak ingat tapi aku selalu mix lah. Aku ada selalu mix. Dia contoh macam nak guna term blowjob. Blowjob bahasa Inggeris kan? Ya, boleh je. Asalkan orang faham. Lagi satu terpulang kepada kontes tu punya rules lah. Kalau rules maknanya audio battle in English takkanlah kau nak guna bahasa Melayu lagi kan. So itu. Tapi aku rasa sekarang ni kalau nak battle aku rasa kalau sebab nak kategorikan English saja, Melayu saja pun macam dah tak make sense tau. Sebab aku pernah battle, aku rap Melayu tapi opponent aku rap English. So boleh je tau, macam kau boleh je attack dia dan dia pun boleh je attack kau. Sebenarnya dia depends orang tu power ke tak, itu je. Yes. Betul. Kalau bahasa yang betul-betul asing macam each other tak faham tu lain cerita lah. Macam kalau Cina dengan India bergaduh macam battle kan, tak faham kan. So melainkan dia faham sesama sendiri dan okey. Cina tak faham yang India rap apa, India tak faham Cina rap apa, yang Melayu dengar tak tahu apa-apa. Yes, lagi macam yang penting asalnya orang faham. Okey Syaza. Okey, Syaza ada lagi satu soalan? Ada lagi nak tanya Syaza? Tak apa, tu dah menjawab lah. Okey. Oh itu je. Okey, then siapa lagi nak tanya? Astaka. Siapa lagi nak tanya? Aku nak tahu apa mau tanya. Tak tahu pun nak tanya. Tak tahu nak tanya ni. Ketinggalan. Baru aku masuk. Ada masalah tadi.
Tak apa, nanti benda ni Bang, aku bro, akan Liman. aku akan save. Okey. Kido sila tanya. Bro Liman nak tanya apa yang dimaksudkan dengan macam rap dengan attitude? Apa itu attitude? Tu je. Apa maksud rap dengan attitude? Okay. Pada aku je ada kaitan dengan delivery, dengan energy dan tambah lagi satu karakter engkau. Okay, macam let's say aku orang tahulah pakai mask, rap, suara macam mana, apa yang aku bincangkan kan, ada karakter aku sendiri. Dan yang paling penting kat sini, okay, macam bila sebut Kido, macam mana Kido bunyi? Macam kita cerita pasal Kuai, kita tahu Kuai bunyi macam mana, kita dengar suara fonik, kita tahu macam mana. Tapi Kido macam mana? Apa yang Kido nak sampaikan? Adakah Kido ni seorang yang kelakar? Adakah Kido ni seorang yang ganas macam Rush the War Child tapi handsome? Ataupun kau kena figure out apa yang best kat kau. Dan kau tahu kau highlight diri yang best kat kau, kau betul-betul polish yang tu je. Jangan fikir dah orang lain menyanyi, kau nak nyanyi, jangan. Kalau kau rasa kau best buat kelakar, kau buat kelakar je. Be the best at what you do. Be the best you. Because I don't know who are you kan. Aku tak tahu apa yang kau buat. Aku tak boleh bagi tahu kau kena jadi macam ni, kau kena jadi macam tu. Aku tak tahu kau macam mana. Engkau je tahu nak diri kau macam mana. Ibarat ni lah. Ibarat Faz Ahmad lah. Dia stick dengan cara dia kan. Sampai sekarang young rapper number 1. Semua orang tahu. Betul. Okay, next. Siapa? Haikal Mubin. Haikal Mubin. Okay, nak tanya, kan masa tu Fonik bagi tahu yang tak boleh mencarut kan dalam rap. Kok sekarang dah ubah fikiran ni. Ke memang tak boleh juga nak mencarut ataupun apa? Okay, kalau dalam rule battle ni dia kata boleh mencarut ke tak? Tak boleh bulan puasa tu. Itu diharamkan. Bulan puasa. Kalau rule dia contoh dalam pertandingan, dalam competition apa-apa, kalau ada rule dia kata jangan mencarut. Kalau tak kau disqualified. Okay. Kalau kau nak buat lagu, kau rasa kau nak mencarut, okey je, tak ada hal, tak ada siapa halang. Tapi tak ikut kau lah, tak kisahlah kalau sebab okey kau fikir macam ni je. Kalau kau nak mencarut, kau fikir macam ni. Kau bayangkan mak kau dengar, kau bayangkan nenek kau dengar, kakak, adik perempuan, anak perempuan kau, bini kau dan jiran perempuan sebelah rumah kau dengar. Kau fikir tu, aku selalu fikir benda tu. Perempuan je, jangan fikir lelaki. Lelaki tak kisah, lelaki dah tak ada lah kan. Kau fikir yang perempuan, dia akan macam you kan. Tambah-tambah anak nanti, bila ada anak nanti aku selalu fikir, walaupun aku tak ada anak, tapi aku selalu fikir kalau aku ada anak nanti kan, aku bercakap benda-benda ni sedap kan. Okay, dia macam ni tau. Yang diorang okay, tak boleh mencarut, tapi kena faham tau, kalau mencarut dengan satu perkataan yang bunyi dia kasar, dua benda yang berbeza, betul tak? Contoh kalau dia pakai wordplay pasal tuah, bawah tu dia pakai sial. Sial tu bukan mencarut tau. So korang kena, itulah yang budak-budak baru ni dia kena pandai differentiate antara bahasa tu kasar dengan mencarut. Mencarut ni confirm lah macam pukimak, fuck it, apa benda tu semua. Itu yang clear cut mencarut. Bodoh bukan mencarut juga kan? Bodoh. Bukan. Kau kena tahu macam mana kau susun lah. Dia sebenarnya berbalik kepada point yang kalau orang-orang perempuan tu dengar, kau rasa kalau dia dengar perkataan ni, dia orang okey ke tak? Dan kau nilai sendiri. Tu je. Dan kau tahu macam mana perkataan tu impact dia macam mana. Takkan kalau kau sebut puki, kalau sebut benda tu lah yang perempuan ke connect ke apa kan. Kalau orang lain dengar kau rasa macam mana? Kalau contoh kan, kau tengah battle dekat Pabika, kau duk mencarut-carut kan, carut, tiba-tiba lagi ada pakcik dengan makcik bawa anak perempuan dia kecil lalu. Dengar kau duk mencarut, segan tu. Dan tu bagi bad impression dekat hip hop juga sebenarnya. Yes. Dan kalau kau nak mencarut, kalau nak mencarut biar intelek, biar ada ni lah. Dia sebab ni kadang-kadang kenapa battle ni jadi interesting, sebab kadang-kadang bila kau menganjing power, benda tu lagi sakit daripada kau mencarut orang tu. Okay, next. Siapa lagi? Haikal ada lagi satu soalan kan? Haikal, ada lagi? Tak ada dah. Tak ada. Okay. So J. Tak ada.
Tak ada. J tak ada. Tak ada. Jangan malu, tanya je. Tanya je. Ni si Don ni bukannya, demand ni bukan senang ke. Dia nak pakai topeng kat rumah, nak layan video macam ni. Jahat. Memang tak ada. Tak ada. Okay, good luck. Kalau tak ada, good luck. Dan lagi siapa? Haikal dah tanya tadi. KI nak tanya. KI sebab demand petik-petik nama kau, ada yang tak puas hati ke? Boleh je tanya. Hello. Okay. Tanya pasal apa Pasal flow Apa-apa je. Ya. Apa-apa je, tanya je. Apa tak kisah. Apa-apa je. Okay, macam macam apa ni, aku tengah try nak buat 4 baris flow lain, aku nak tukar-tukar flow tu. Kiranya contoh kalau 4 baris awal tu dia tak laju flow tu. Lepas tu 4 baris bawah bagi laju, lepas tu yang bawah dia lagi pula 4 baris tu aku nak buat macam dia relax sikit macam santai-santai macam nari macam tu lah. Flow yang macam nari macam tu. Okay. Last baru kita bagi balik. Boleh? Tapi okay. Macam tu Ada lagi nak tanya? Lepas soalan ada lagi macam sambungan soalan tu. Ada lagi? Okay, maksudnya kau nak main-main switch flow lah. Maksudnya kau nak tahu okay ke tak. Okay, kalau kau tanya aku 4 bar 1 flow. Contoh kau buat laju kan. Laju. And then 4 bar seterusnya tak payah buat laju. Kau ubah sikit flow dia. Kau berhenti sikit. And then 4 bar seterusnya kau nak laju balik pun boleh sebab dia dah selang kan. 4 bar ni laju, selang, and then nak laju balik boleh. Kalau laju je penat telinga. Okay. Kau kena ubah, kalau boleh lah ubah flow lah. Setiap 4 bar ubah flow. So dia menarik. Macam aku tak tahu nak bagi tahu flow macam mana nak ubah flow ni, korang faham ke tak macam mana? Faham ada lagu Eminem yang contoh yang dia tukar setiap 4 bar dia switch tu. Lagu apa tajuk tu? Ini demonstrate je. Senang. Okay, contoh yang laju slow tu korang tahulah beza. Laju, slow. Kau tahu kan? Contoh flow yang biasa-biasa. Macam mana korang nak tahu korang ubah flow biasa-biasa ni macam mana? Macam mana korang nak tahu korang tu ubah flow ke tak? Ke flow sama je? Okay, dia punya teknik adalah ni beat boom bap ke trap? Dia boom bap dia tak ada trap. Boom bap je. Boom bap. Okay, so beat dia kick snare. Duk tak. Betul. Macam tu beat dia kan. Okay. So kata ayat rhyme dia akan landing kat yang duk tak. Sini rhyme. Betul? Selalunya lah yang paling ujung kan. Okay, contoh perkataan dia kat ujung makan. Contoh kata ujung dia makan. Suku kata kan tu, yang kan tu, makan tu. Kan tu dia tu kat sini. Duk tak kan. Maksudnya duk tak makan. Kan? Tu maksudnya flow nombor 1. Duk tak makan. Tak tahu nombor 2 punya flow. Guna makan juga tapi dia landing kat tempat lain. Duk tak makan. Flow 1, flow 2, duk makan. Faham tak? Dia lajak sikit. Yes. Tu flow nombor 2 dah. Duk makan. Nombor 2. Nombor 1, duk tak makan. Faham kan? Kalau aku buka beat. Kalau tak tahu, kau faham tak? Macam aku main beat lah. Faham. Kan. Man. Lan. Tu satu flow. Sebab yang suku kata last tu semua tak tu. Atas yang tak tu. Yes. Siapa jawab tu? Dia dapat. Tu flow nombor 1. Flow nombor 2 macam
Makan. 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 Nampak tak? Ma tu dia yang kat tak. Belakang sikit. Dia lajak 1 detik tu. Yes. Kalau korang buka beat, korang practice benda ni please. Korang practice dengan satu perkataan tu, korang ending kat tempat lain-lain. Ni untuk nak cari flow. Korang please practice benda ni. Kau nak landing kat kick pun boleh. Kat dupe pun boleh. Kat dupe tak dupe tu pun boleh. Dia ibarat macam ni tau. Contoh bila kau buat rhyme tu, selalunya kita akan buat satu verse tu, satu line tu untuk satu bar. Tapi kalau macam kita yang biasa ni, macam aku yang buat free verse hari tu, ada je yang satu line aku, bukan, dia jatuh ke next bar tu pun ada. Perkataan last tau. Perkataan last tu jatuh ke next tu, kita masuk ke next. So itu antara teknikal yang upgrade yang flow. Korang practice lah benda tu. Korang nak buat laju pun kau practice benda tu. Kau dengar je sebenarnya kau ubah. And then setiap 4 bar kau ubah. Mesti on je. Kau dengar siapa-siapa pun, Ultimate ke Malik ke, semua flow dia macam tu. 4 bar ubah. Betul. And then dia punya flow pun tukar. Cara dia landing perkataan tu. Itu yang aku cakap tadi, yang macam kita dengar lagu Eminem tu, setiap 4 bar dia tukar tu. Selalunya orang 4 bar, 2 bar jarang lah orang tukar. Sebab nanti dengar pelik. Okay kot. Okay, next siapa lagi nak tanya? Thank you. Kido ada apa nak tanya? Kido paling banyak nak tanya. Ke Kido dah tanya dah? Dah tanya tadi. Okay. Tapi kalau rhymes tu kan, kalau kita macam mana? Kalau kita boleh cuba rhymeskan benda yang sebenarnya nampak macam tak rhymes, tapi kita pandai macam sebutkan, kasih rhymes. Slanting rhyme. Yes, slant rhyme. Slanting rhyme. Benda boleh je kalau bunyi dia macam nak seakan-akan kena. Jofrizo selalu pakai benda ni. Macam nak naik Syekh tapi tiada Dina, bila pegang sikit air mata berlinang. Dina dengan linang tak rhyme pun. Tapi bunyi dia seakan-akan sama. Cara dia sebut tu jadi sedap. So okey je. Kalau bunyi jadi lah. Kalau tak jadi tak sedap lah. Dan dia lagi satu benda ni, kadang-kadang dia boleh jadi bila korang tahu mana nak park perkataan korang. Sebab aku ada yang paling latest aku buat adalah yang aku punya COVID-19 punya fever tu, atas tu mengarut kot, bawah tu mengamuk. Kan? Karut mengamuk. Nampak? Dia macam sebenarnya tak rhyme pun belakang tu. Tapi jangan selalu buat 1-2 okey. Sebab tak dia semua depends lah. Kadang-kadang bunyi tak sedap, kadang-kadang bunyi sedap. So kau dengar balik, tanya member-member kau tu, tanya cikgu-cikgu kau tu, tanya dia sedap tak buat tadi. Okay, next. Siapa lagi nak tanya? Fix Q. Banyak nak kena fix ni. Fix you. Sedap dah nama dia Fix Q. Fix flick. Bawa macam sekarang tak ada lagi lah. Nanti lah. Okay, Ras. Let's go, Ras. Soalan saya tadi Kido dah tanya ke? Apa dia? Yang pasal rhyme tu. Slanting rhyme. Oh, okay. Ada ZG. ZG ni dia power tu. Dia power autotune. Oh, okay. ZG. Kita perlukan dia. Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okay, ni Israel K. Ashid tadi. Borneo Kid. Ada tak? Okay, ada tak Abang Dimin cakap kalau yang lagu rap kan kau kit yang punya makan kan, kalau kita tekankan kan tu dengan energy boleh kan setiap bar. Contoh aku tengah pergi makan, kena tekankan dia punya word belakang boleh kan kalau guna energy. Boleh kan? Boleh. Itu cara delivery lah, cara penyampaian kau. Itu kalau yang macam tu aku ada tengok satu video ni, itu adalah flow untuk yang boom bap tau. Yang old school punya flow dia akan itu makan, jalan,
Tahu, dia akan tekan kat yang hujung, makan, jalan. Tapi kalau macam Bagi trap dia yang sambil bunyi lah. yang trap triplet dia bukan. Trap triplet dia tak tekan kat belakang. So itu antara beza lah, flow lama dengan flow baru. Yes. Just tekan bahagian belakang dia lah. Boleh kau nak tekan belakang, depan ke, tengah ke? Tu je lah. Benda lain. So siapa lagi? Ni, Real K nak tanya, Munzir. Munzir ada apa-apa nak tanya tak? Sebab, sebab kau belum kesempatan nak jumpa Demand lagi kan, Munzir? Ya, aku cuma mau bagi tahu. I love you, Demand. Don, I love you, Don. I love you too. Thank you. Don. Teruskan ke lu. So aku harap perkongsian malam ni korang dapat sedikit sebanyak dapat ilham. Ni Astaka, Elman slow sikit. Astaka ada apa nak tanya tak? Astaka. Tak apa, kalau kau tertinggal yang depan ni nanti aku upload dekat channel 542 sebab aku ada rekod ni. Ya dah. Bro, saya nak tanya last. Okay, dalam mixing lah macam nak rekod kan. Apa tips lain daripada untuk backing track lah? Selain daripada just macam repeat yang backing track tu macam sebut kataan yang rhyme atau yang belakang. Apa lagi? Just untuk fire up yang backing track ni. Faham? Maksudnya vocal double kau Ad-libs kan, macam ad-libs kan. Okay, contoh bila record, satu kita akan always highlight macam contoh yang hujung tu macam aku jalan pergi makan kan, contoh kan. Korang akan sebut macam bila record tu korang macam makan. Contoh kan. Okay, tu satu cara. Lagi satu korang boleh je macam makan yummy, buat suara macam tu. Yum. Ataupun macam woo, ataupun mampus kau macam tu. Kau boleh je ada elip-elip kecil-kecil macam tu kat belakang. Tapi korang kena pandai mix lah. Yes. Fill in lah, fill in. Korang kena pandai mix lah benda tu. Kadang-kadang nanti bila kau sebut benda tu, ayat yang korang nak sebut tu tak dengar pula sebab perkataan lain potong dia. So kau kena pandai mix. Itu yang power kalau kau dengar The Real Slim Shady ada lah bunyi-bunyi belakang tu kan. Muka, ya betul. Muka kau hodoh. Macam tui. Kan aku kalau kau nak cerita kau power kan, aku raja, kau tu hamba abdi kan. Pui kan. Ada belakang bunyi. Ya betul. Itu pun boleh menginterestingkan audio sebab audio ni macam-macam kau boleh buat. Tu satu guna suara sendiri. Kalau kau rajin korang Google je dekat YouTube macam dog sound effect, cat sound effect, speed sound, apa-apa je kau nak letak sound effect kau ambil je. Tak pun mana-mana yang kau boleh cari letak je. Boleh. Aku rasa semua dah faham the basic semua dan aku harap korang semua dapat manfaat lah dalam conference meeting kita malam ni. So kalau aku ada satu soalan tanya. Okay. Ada berapa orang mentor dan siapa mentor dia? Dia macam ni tau. Dia kira group A, yang A dengan B lah. Lawan-lawan A dengan B. Yang A, aku tak tahu aku A ke B lah. Yang A tu ditugaskan untuk tanya aku. So adalah 2-3 yang tanya aku. Siapa yang tak tanya tu pun aku tak kisahlah. Mungkin dia dah faham. Yang lagi satu tu yang B ni Kaza, tapi kita orang tak limitkan untuk tanya kita orang dua je. Kau nak tanya siapa yang kau selesa, kau tanya lah. Question. Faham? Si ramai DM aku banyak, aku tak layan. So dimensi lain. Aku rasa sendiri lah, aku nak tengok. Tak, dimensi lain punya IG kau boleh cari lah. Dimensi lain kan, selain korang bom aku punya WhatsApp, bom aku punya IG, Don. Aku jawab awal aku takkan reply lah, pasal kau tanya sampai battle aku takkan reply. Kan. So aku rasa okay, ada lagi apa soalan kau nak tanya dia orang tak? Semua record pakai software apa nak tahu? Okay, seorang-seorang jawab. Saza dulu.
Syazah. Syazah tak tahu guna BandLab. So Syazah kena belajar dulu ni. Syazah selalu record biasa je. Pakai apa? Pakai phone lah sendiri. Tak ada Voice apa-apa note. software apa. Voice note je? Pakai camera phone. Oh, okay. Hmm. Okay. So Syazah nak kena belajar pakai BandLab sebab nak kena save nafas. Oh, tak boleh terus rap macam tu tak cukup nafas. Senang je Syazah. Senang je kalau ada masalah tak cukup nafas tu tulis bagi ada tempat nak ambil nafas. Faham? Bila tulis lah macam pecah macam tu. Faham? Sebab Syazah punya verse tak semua macam sebagai contoh kan, satu bar orang buat 12 suku kata. So Syazah dia campur-campur, tak semua 12 suku kata, ada yang 14, ada yang 16. So flow lain-lain. Ada 2 suku kata je. Tak ada. Satu bar 2 suku kata. Try je. Serius. Dia jadi cool tau. Dia macam sampah. 12 tu kira panjang tu. Kita selalu standard 9. Okay lah. Syazah bagi contoh je. Tak apa. Jangan try buat yang tak larat. Buat bagi larat. Ambil je nafas. Kadang-kadang rap laju ni berterabur sebenarnya. Dia tak on beat pun. Rap dia slow. Yang penting isi dia tu. Yang penting tumbukan dia tu. Kadang-kadang Bruce Lee laju-laju kan. Kan? Sekejap lagi orang silat datang pegang satu ke. Mati dia. Macam tu ke. Macam soalan untuk phonik sebab korang kan ni macam 16 bars. Tapi korang praktik kan 1 minute juga kan. For example, cuba kalau Syazah buat more than 16 tapi I can fit in 1 minute. Tak more than 16 but fit in 1 minute. Itu acceptable ke? Memang kena stick to 16 bars. Nak jawab ke aku boleh bagi idea aku? Boleh. Kau bagi idea dulu nanti aku tambah kemudian. Okay, idea aku dia sebab 16 baris ni, 16 baris fix ni kadang-kadang dia tak tahu tau berapa lama. Kadang-kadang 16 baris ni seminit, kadang-kadang seminit 50 saat, kadang-kadang seminit 20 saat. So nak senangkan rule dia, setkan satu rule, beat dia seminit je. Macam mana dia nak rap dalam seminit tu ikut suka dia. Dia nak buat 18 bar ke, dia nak buat 100 ikut suka dia. Bagi beat tu seminit. So setiap orang seminit. Dia nak rap laju, slow tapi dia ada seminit tu. So ikut. Sama rata. Dia sebenarnya 16 baris tu sebenarnya hanyalah guide je. Guide supaya tak melalut-lalut. Dan kalau kita tak cakap 16 baris kan, kalau tanya aku nanti ada yang sampai 30 baris pun dia rap kan, lagi laju dari Twista pun ada juga kan. Budak-budak ni senang bagi beat seminit. Nak bagi senang seminit je. Seminit. Yes. Sebab nanti kadang-kadang kan, yang aku faham dengan budak-budak baru ni, sebab bila kita terlampau open kan, kita cakap okey seminit. Ambil kau seminit tu Twista pun kalah lepas tu kita pun tak faham apa benda dia rap ni kan. So sebenarnya tapi kalau the guideline is 1 minute lah. 1 minute tu memang 1 minit lah. Itu memang dah tak boleh ubah dah sebab kat IG memang 1 minit je video kau. Senang kan nak upload senang. So kau nak ambil masa nak relax ke, kau nak betul-betul 16 bar, kau nak betul-betul 18-20 bar dalam seminit tu buat je. Yes, cuma sebab kenapa 16 tu untuk bagi diorang belajar macam nak tulis rhyme lah. 16 tu punchline semua. Sebab once kalau kau dah grab the basic tu, kau nak buat 20 dalam 1 minit pun tak jadi masalah. Dia jadi sedap tak adalah punchline yang kau dengar macam alah. So siapa aku rasa diorang ni banyak guna BandLab BandLab lagi tu apa diorang record pakai phone. So macam kalau dimensi dulu-dulu macam awal-awal nak start kan, apa software, sebab tadi korang yang tanya kan software apa korang pakai. So software apa korang pakai masa awal-awal dulu kat phone lah first. Sebab masa zaman aku dulu tak ada phone ni macam jarang nak boleh ambil phone terus record Kita ada PC.
PC CPU tu lah. So kita orang nak tak nak kena beli CD software. Kena install, kena belajar software. So software pertama aku belajar aku rasa Sony Acid Pro. Beli CD cetak rompak ke kat CD kedai Cina kan. Beli nampak Acid Pro rasa-rasa macam dia boleh record kot ni. Try install kan boleh. Macam sekarang ni orang selalu guna Fruity Loop lah. Orang even dalam phone pun ada je app-app yang boleh record kan. Try je eksperimen. Tapi yang dalam phone tu aku tak familiar. Yes, yang kat dalam phone yang aku dapat tahu dia ada sound card tau, Foscurate tau. Dia buat untuk iPhone. Tapi tu untuk iPhone je. Yang dia boleh connect dengan condenser mic kot. Dia tak kisah apa-apa apps tapi dia punya kau nak pakai condenser tapi kau record dekat phone ataupun iPad. Tapi iPhone lah. iPhone ataupun iPad. Tapi dia punya sound card dia tu, dia punya audio interface dia Foscurate punya. Tapi untuk korang-korang punya ni aku rasa korang record asal boleh dengar jelas je lah. Yes. So nanti lah. nanti yang recording tu semua software tu korang boleh belajar selepas kontes ni semua. Ini untuk better je, korang try je apa-apa yang boleh. Asalkan jelas dan punchline power lah. Yes. So okay lah. Tak apalah, tak payah tanya software. Aku rasa semua dah okay kot. So semua okay Ada last aku bagi last 1 minute. Ada siapa nak cakap, nak tanya soalan last? Okay. Ni bukan selalu ni. Aku call Eminem tapi Eminem cakap dia busy So tak ada. Ada siapa nak tanya last? Tak ada. Semua dah ni tak ada kena lah. Ni berkaitan sejarah je. Keystar Battle tu wujud lagi ke? Dia macam ni lah. Kalau ada orang buat wujud lah. Dia macam mana? Dia Keystar Battle contoh aku selalu je. Even sekarang pun macam baru tadi pun aku keystar dengan Kemen sikit. Sebab Keystar ni bila kau tag seorang macam best tak lirik aku macam ni, bagi 4 bar. Best tak? Lepas tu macam kadang-kadang reply lah 4 bar aku. Tu lagi dia reply. So macam jadi better je 4 bar kan. Best juga. Tu Keystar tak ada flow pun tapi kau tulis kan. Dia yang kalau propernya Keystar ni yang macam kita belajar dulu lah, 16 baris buat satu macam buat satu rhyme, dia battle, dia ni battle. Ada sekarang ni ada. Aku tengah handle 2 ni, satu yang audio, satu yang Keystar untuk bawah tanah community ni sebab aku nak wujudkan balik. Sebab the problem is budak-budak sekarang yang rap dia tak tahu apa tu Keystar. Keystar ni dia ada baik dan buruk lah, ada pros and cons. Yang buruk dia adalah kau tak dengar dia flow macam mana, kau tak tahu intonasi dia macam mana. Kan? Sebab dia bertulis kan. Tapi yang baiknya kat Keystar ni adalah kau bayangkan bila kau tulis, orang boleh nampak verse kau menarik. Macam bila baca, best lah. Tak dengar pun. Tak baca je best. Maksudnya bila kau dapat buat macam tu kat orang, penulisan kau sangat tajam. Bila orang baca, best lah. Penulisan kau sangat sharp. Sebab dia tak dengar pun. Dia baca je. Apatah lagi bila dia dengar. Faham? So Keystar kau kalau kau baca, bestnya aku tulis, tak dengar pun. Bestnya. Tapi bila kau nak rap kau kena tahu flow dia kan. Lagi kau tulis gila babi, flow hampir tak ada juga. That's why dia dua progress yang berbeza. Dulu dari segi penulisan and then move to audio. Step by step. Sekarang ni daripada audio, korang dah tiba-tiba dah power flow tapi penulisan pula lemah. Nak tak nak kau kena go back juga. Dia go macam kita orang menulis dulu. Kita orang menulis dulu baru flow. So korang flow dulu baru nak menulis. So lebih kurang je. Sama je. Okay, aku harap semua good luck. Aku rasa first battle start besok 27. First battle start besok 27. So aku harap semua dapat lah. Walaupun siapa yang start battle besok pun at least korang dapat lah sikit ilmu kan hari ni. Good luck lah, good luck. Good luck. Semua. So aku harap semua okey semua steady. Selamat berpuasa. Dan insyaAllah nanti kalau ada masa lagi kita buat lagi kelas-kelas yang macam ni. Boleh.
Alright. Okay semua. Assalamualaikum.